Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saja Assalamualaikum. Saya bagi salam sekali ya. Ada masalah tak? Rukun dia betul. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Jadi antara sunnahnya Nabi pernah bagi salam. Dan bagi salam ni banyak pasien ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum macam-macam kan. Jadi yang rukunnya maya kata maya lah. Ni saya semua pakai maya. Maya kata rukunnya bagi salam sekali ya. Begitu juga makmum ni kalau tok imam bagi salam kali itu dah dia boleh mula bagi salam dah. Tapi banyaknya kita tunggu salam kedua kan. Cuba tak apalah. Mungkin dah kebiasaan macam tu kot. Kebiasaan macam tu kan. Biasa. Bila PKL lah. Oh, cuti juga. Allahu Akbar. Pagi ni orang Negeri Sembilan jemput sarapan. Orang Negeri Sembilan jemput sarapan di situ. Tempat yang ada rusa tu. Semua lah. Semua dia. Semua ahlul Quran. Allahu Akbar. Okey, kita mana 196 lah. 196 ke surat 196 ayat 55. Ayat 55 56 57. Okey, sekat 57. 55 tu banyak lah tu. Tak apa. Bagi bayar tak berhati pula. Satu ayat. Kita baca 3 ayat insya-Allah. Muka surat 196 ayat 55, 56, 57 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا mati bertemu dengan ba kena dengar lah. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم
minkum وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه لولوا إليه وهم يجمحون فلا تعجب قلقلة صغرى باء تباء dan syaddah qalqalah surah amwaluhum mimati izhar syafawi lahum mimati amwaluhum mimati izhar mimati bertemu dengan wa izhar syafawi wala majais munfasil auladuhum innama tanun syaddah wajib al-ghunah yuridullahu liyu'adzibahum biha mimati bertemu dengan ba. Kena dengar tadi ramai yang baca tak dengar tadi ni, salah besar. Mimati bertemu dengan ba ikhfa syafawi kena dengar liyu'adzibahum. Cumanya jangan tutup mulut rapatlah sebab dia bukan asai mim, bukan mim tapi mim dengan ba. Bila kalih tu kita kena bagi ada lah dia punya perbezaan tu, lipat bibir mulut naik sikit. Liwa'adzibahu, jangan bagi rapat. Kalau kita rapat tu dia tak ada beza lah. Yang rapatnya apa dia? Mim bertemu mim. Ingat tu lah, bila mim bertemu dengan mim, rapat mulut tu. Tapi kalau mim bertemu dengan ba, buka sikit, bagi keluar angin pula dah. Liwa'adzibahu, tak ada keluar angin Maya. Angin tak ada. Angin tak ada. Liwa'adzibahu, macam tu je, kita tahan bibir mulut kita, jangan bagi rapat. Tapi kalau mim bertemu dengan mim, rapat. Okey. Ada tak mim bertemu dengan mim? Tak ada lah. Dia fil hayatid dunya, dunia ni dah kita sepakat di kalangan ulama qiraat bahawasanya walaupun nun mati bertemu dengan ya, hukum asalnya idgham ma'al ghunah, tetapi pada kalimah ad-dunya tidak diidghamkan tapi dia diizharkan ad-dunya. Sebab apa? Sama'i. Apa makna sama'i? Kita dengar orang Arab baca lagu tu. Ni bahasa Arab ni bahasa depa, jadi kita baca ikut depa lah. Ad-dunya sama'i. Kita dengar ad-dunya, kita tak kata ad-dunya, tak boleh baca. Tak boleh nak idghamkan nun ke dalam ya pada kalimah ad-dunya. Tak jadi. Wa tazhaqa anfusuhum, nun mati bertemu dengan fa ikhfa haqiqi. Anfusuhum ni mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Kemudian wahum kafirun, mi mati bertemu ka izhar syafawi juga, kafirun man arisikum.
wa yahlifuna billah innahum nun ada syaddah wajib al-ghunnah innahum mimati bertemu dengan lam izhar syafawi la minkum nun mati bertemu dengan kaf ikhfa haqiqi la minkum wa mimati bertemu dengan waw izhar syafawi wa ma hum tidak ada tidak jumpa mimati bertemu dengan mim jadi tutup mulutlah wa ma hum min buka balik sebab lepas pada mim tu ada nun yang bersyaddah, lepas pada nun bersyaddah tu ada kaf. Jadi hukum dia ikhfa. Kita berjumpa dengan idgham idgham mislain ataupun idgham syafawi, mim mati bertemu dengan mim, pula-pulaknya atas mim tu ada syaddah pula lagi. Kuatlah kan? Wa ma hum minkum ikhfa. Nun mati bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Kemudian kita berjumpa pula dengan mim mati, lepas pada mim mati tu ada waw izhar syafawi, kita buka balik minkum. Kita izharkan dia minkum wa kum wa. Baca bagi cepat, baca bagi ringkas tapi kalau yang idgham yang kena dengung tu baca 2 harakat minkum. Wa ma hum minkum wa kum wa. Terus baca mim mati dengan waw izhar syafawi walakinnahum wajib al-ghunnah, atas nun ada syaddah wajib al-ghunnah. Kemudian jumpa pula dengan mim mati bertemu dengan qaf izhar syafawi walakinnahum qaum. Jadi kita izhar, bila izhar kita baca bagi cepat tanpa dengung. Qaum ma'al bukan dia qaum ma'lin. Qaum sebelum waw ada fathah, sebelum ya ada fathah ma'lin. Qaumui tanwin bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah qaumui. Jadi kita idghamkan tanwin itu ke dalam ya beserta dengung, mana kita baca 2 harakat qaumui yaf, semua pergi keluar angin. Ni keluar angin ya. Yaf raqun ma'ari li sukun. Qaf tu bagi dalam sikit beza dengan kaf. Lau maklin lagi, lau maklin lagi. Lau yajiduna malja'an izhar haqiqi au maklin. Maklin ni banyak maklin. Au magharat maghar jangan bagi keras sangat, lembut sikit. Magharatin tin pun jangan bagi tebal sangat, tin ujung lidah. Magharatin bagi keluar angin sikit, tahu kan? Okey, tanwin bertemu dengan hamzah izhar haqiqi magharatin au muddakhalal law. Tanwin bertemu dengan lam idgham bila ghunnah law maklin ilaihi maklin. Wa hum yajma'u mimati bertemu dengan ya izhar syafawi. Wa hum yajma'un qalqalah qalqalah sughra mahun ma'ari li sukun. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ingat ada seorang ketua kaum itu nama apa? Al-Bajat Jak bin Qais. Jemku. Jak dan Al-Bajat ni. Bajat ni dia kaya. Ingat kan? Dia kaya. Dan dia pergi jumpa Nabi SAW, minta izin tak mau pergi perang. Dia tak mau pergi perang kan. Dan dia guna kekayaan dia tu untuk apa dah?
untuk mempengaruhi untuk mempengaruhi Nabi SAW digunakan. Dia kata dia ambil lah tapi tak pergi perang, minta izin tak mau pergi perang sebab apa? Nak jaga kekayaan dia ni, dan dia bagilah Dan ada di kalangan, memang sebelum ni pun kita lah di kalangan orang Islam di Madinah tu ada yang sebut mudah terpengaruh dengan mereka ini, dengan Abdullah bin Ubay, dengan Ja'd ni, kan mudah terpengaruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri penegasan di dalam ayat 55 ni. Allah kata fala tu'jibka amwaluhum. Ayat ini walaupun khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaf itu menunjukkan mufrad, mana seorang. Janganlah engkau hai Muhammad rasa ajaib, rasa heran, rasa tercengang, rasa kagum, rasa orang kata terpengaruh amwaluhum dengan harta-harta mereka. Mana janganlah harta-harta mereka itu menjadi pengaruh kepada engkau untuk engkau berlembut dengan mereka. Wala auladuhum, dan juga jangan kamu dipengaruhi oleh anak-anak mereka. Anak-anak orang, kita jangan duk pengaruh dengan anak-anak orang tu. Anak-anak depa baik, anak-anak depa bagus, anak-anak depa tapi memang banyak kan orang dia suka heran dengan anak orang, kan? Padahal Allah Taala bagi masing-masing habuan masing-masing. Dan kita bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau ada di sana kekurangan, ingatlah ianya adalah sebagai ujian. Kalau lah ada kelebihan, ingatlah ia pun juga satu ujian. Sebab nikmat ujian ini dia mari dalam dua bentuk, sama ada dengan kesenangan ataupun dengan kesusahan. Kalau orang tu dia dapat anak yang menyusahkan pun, itu ujian. Kalau orang tu dia dapat anak yang menyenangkan pun, untuk ujian. Kalau anak yang menyenangkan tu, ujian untuk apa? Melihat kita bersyukur atau tidak. Kalau ujian yang menyukarkan itu, untuk melihat apa? Adakah kita bersabar di atas ujian tersebut. Begitulah juga di sini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Nabi sekaligus kepada umatnya, kepada kita lah macam juga. Jangan kita ni mudah sangat terpengaruh dengan harta benda dan anak pinak orang. Macam mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Taha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah kamu memanjangkan pandangan kamu kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang. Mana jangan kita dia tu buah durian musangking dia jadi sungguh. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada masing-masing. Kereta dia merelak. Kan? Kereta kita berlemah tak berlemah apa hari-hari guna je, tak kira hutan lah rimau apa masuk. Kan? Jangan kita mudah sangat orang kata apa terpengaruh dengan orang lain. Jangan kita duduk tengok sangat orang lain. Tengok kepada diri kita. Kita padan dengan kita lah Allah bagi tu. Maknanya sebab Allah, nombor satu sekali kita faham pada jemaah, Allah bersikap adil. Allah bagi kepada orang tu mengikut kadar orang tu. Kalau kita ni Allah bagi lebih pada hak kita duk dapat ni, tak tahu nak jadi lagu mana kita ni. Bahasa tak mari masjid dah. Tak mari masjid dah. Kan? Kau duk main tu. Kau dah main nak tu, la ilaha illallah. Alhamdulillah, bersyukur. Itu kita ingat hadis yang Nabi yang selalu saya baca tu, ajaban li amril mu'min kullu amruhu khair. Amat-amatlah mengagumkan urusan orang mukmin, semua yang dikenakan, ditakdirkan, ditimpakan, diberi kepadanya baik belaka, elok belaka, diterima belaka. Kan? Itulah tegak sini. Sebab apa Allah bagi tadi ni? Hiasan-hiasan Allah bagi kepada orang yang kita dilarang untuk apa? Untuk orang kata apa? Untuk memanjangkan pandangan, duk periksa, duk ni apa semua. Tak payah. Allah apa siapa? Kami coba mereka.
Allah nak uji mereka. Terus kalau kata orang biasa, Nabi Sulaiman pun ada dalam Al-Quran, Allah ceritakan bila dia berjalan dengan tentera dia, kan, berkatalah semut, kan, ketua semut kata apa, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum, hei semut semua masuk dalam lubang hamba. Pasal apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Takut nanti kamu dipijak oleh Sulaiman dan tentera dia. Wa hum la yash'urun. Depa bukan sedar pasal kita ni jenis halui. Pakat lari cepat. Kan? Jadi Nabi Sulaiman apabila dia dengar ucapan semut ni, fatabassama dhahik, dia pun senyum. Tapi celah-celah dia senyum tu, dia teringat, aku ni nak bangga diri ke? Nampak tak? Ini semua dia kata apa? Ini semua adalah ujian untuk Allah Subhanahu wa taala nak melihat aku ni bersyukur ataupun kufur. Jadi ambil ingatan. Nabi Sulaiman, Allah Taala cerita lah dalam Al-Quran kisah dia. Kita ambil ingatanlah. Kerana Allah beri kepada orang-orang tadi ni untuk menguji macam mana kisah Qarun, kan? Kita dengar cerita Qarun, dia keluar dengan pakaian, fa kharaja ala qaumihi fi zinatin, kan? Dia keluar berjumpa dengan kaum dia dengan pakai pakaian yang hebat-hebat. Kemudian orang mari nak minta zakat kepada dia, dia tak mau bagi. Dia kata, aku ni dapat semua kekayaan ini kerana kepandaian aku sendiri. Makna dia sudah kufur dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali apa dah? Orang yang duk tengok tu, orang kata, ya laitani mithla ma utiya Qarun. Kata, alangkah bagusnya kalau aku dapat macam yang dapat kepada Qarun. Tu tak mudah tu. Dia bercita-cita nak seperti mana yang Qarun dapat. Tiba-tiba Allah Ta'ala musnahkan Qarun, tenggelamkan rumah dia, tenggelamkan harta dia dalam bumi. Bila mereka tengok keadaan macam tu, maka dia pun sudah menyesal. Dia kata, mujok aku tak dapat macam Qarun pula dah. Nampak? Mujok aku tak dapat macam mana Qarun dapat. Pasal apa? Kalau aku dapat macam tu, kalingan aku pun tenggelam juga. Nampak tak? Sebab itu kita, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik. Jadi kita terimalah, bersyukurlah. Itu hakikat orang mukmin. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 55-56, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Mana adakah orang yang dapat kekayaan tu mereka duk rasa macam adakah Allah Ta'ala bagi kepada mereka tu sewenang-wenang macam tu saja? Tak. Tetapi sebenarnya mereka tidak sedar. Sebenarnya itu adalah pada ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan juga anak-anak kamu itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Dalam ayat yang lain Allah kata sesungguhnya harta kamu dan juga anak-anak kamu itu sebenarnya adalah musuh kamu. Musuh. Jadi musuh. Pasal apa? Sebab dia duk jadi kacau dengan kita. Bila ada harta kacau, tak boleh tinggal ni sat lagi. Orang ambil harta aku ni tak boleh pergi sembahyang. Jadi kacau. Anak-anak cucu macam tu juga. Kena aku lah ni. Macam tu juga. Tak boleh ni kata ni. Tak boleh pergi ni cucu ni. Datang dengar bunyi duk mana? Gitar. Allah. Semua itu adalah ujian bagi kita. Tapi alasan banyak. Allah kata aku pergi tak apa dah, aku tengok live. Aku tak apa, aku semayang, aku kata semayang. Itu semua ujian. Tak apalah, betul lah tu. Betul lah, bukan kata ni tak betul lah. Allahu Akbar. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunia. Mana dia? Lah, dia. Jangan kamu memandang, jangan kamu kagum, jangan kamu heran, jangan kamu berasa teruja dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu daripada harta, daripada anak-anak. Sebab apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka itu adalah semata-mata nak menyiksa, nak memberi azab kepada mereka dalam kehidupan di dunia. Macam mana tu? Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tafsir, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi juga menyebutkan beberapa pandangan dari kalangan para sahabat mengatakan bahawa maksudnya bahawa Allah Subhanahu wa taala nak beri azab kepada orang kafir, menyusahkan diri mencari harta padahal Allah Ta'ala dah bagi jaminan kepada kita. Cari banyak kami harta masuk dalam mulutnya anak. Kita tengok kadang-kadang kita tengok kita tak tahu cerita rupanya bila kita tahu cerita baru kita tahu rupanya. Cuba tengok kalau dulu-dululah kan bila mari raya depa tu orang Cina ni toke-toke besar ni depa pi perhabis duit di meja judi ya. Kan? Ikut riwayat yang sampai kepada saya lah. Kan? Lah ni dak dah. Lah ni raya apa depa tak cuti dah. Hak Cina-Cina lah ni depa cerdik dah. Depa kira duk cari ya. Cari. Dulu ni waktu kita remaja dulu lah. Kita tahu ceritanya kedai ni cuti sampai seminggu. Betul tak? Waktu kita remaja dulu ni muda-muda kan. Kedai cuti banyak tu, pi Penang. Pi Hong Kong, pi mana? Pi apa? Pi berjuli. Juli pada. Atas meja judi. Bukan boleh apa pun. Lagi tak habis duit dolar tu, main sampai habis. Bukan main nak pergi menang. Main sampai kalah sampai habis. Habis aku habis dah. Bawa balik. Ni kau pula cari pula apa semua. Dia perkenal kita, dia kecoh kita lah macam-macam lah kan. Macam-macam kan. Kita ni dia kecoh kita, dia perkenal kita macam-macam lah. Ambil lah, tak ada masalah. You mau buat benang, tak apa, you tak payah buat benang lah. Bagi kita buat, you nak apa you ambil. Lala geli tanah boleh ke depa. Kan? Macam juga dia penelayan. Depa jadi orang tengah kan. Ambil ramah nak pukat kan anak ini bot you tak elok dah, kita ambil baru apa semua. Tapi ikan you kena bagi sama kita. Ambil. Depa guna semua penipuan tadi ni. Sedangkan penipuan itu bukan dari kalangan Nabi SAW tak mengaku umat kan. Orang yang menipu laisa minna jangan kamu menipu dalam perniagaan. Tapi mereka itu biasa ya menipu bagi mereka kan. Adapun lah ni dah tak apa dah benda ni. Kadang-kadang kita tengok dia ni tak raya kan. Tengok kedai duk buka. Jadi budak-budak anak-anak cucu depa tu dah cerdik dah. Duk kira ni. Satu, maknanya Allah Ta'ala jadikan mereka sibuk untuk mendapatkan dunia. Sedangkan kenikmatannya tak tahu mana pun. Kita tengok mereka. Mereka tak macam kita orang ni. Mereka seluar apa sekat lutut ya. Nampak macam orang susah. Tak boleh nak beli seluar panjang. Mereka tak ada duit nak beli seluar panjang. Ya. Tapi kita tak boleh lah pakai seluar lutut tu. Pasal kita ada banyak lagi duit. Boleh beli sampai tumik tu seluar kita. Jangan terlajak labuh pula. Baju macam tu ya. Saya baju panas pagoda ni apa? Baju panas pagoda habis ingat RM15. Kita tak lah. Pakai sempurna kita. Siap boh atas kepala lagi, piah pula lagi. Nampak Hakim. Dia pun tak boleh nak guna atau mana pun. Makan pun dia pun makan apa ya? Maggi ya. Dia pun makan Maggi banyak. Cina ni. Makan bukan luk. Takut tak dan. Cuba tengok dia panas-panas ke sumbat dah. Cuba perhati tengok kelakuan dia kan. Kita dah. Kita sabar, tunggu. Makan pula duduk bermata-mata sampai terlupa nak ambil hidangan kita. Lepas dah. Maggi, sayok ke? Sayok bercelok gitu ya. Sayok dia masak kan. Celok gitu ya. Dah. Ulam nak kampung kan. Dah, tak ada. Itu dia kepok kuno. Allahu akbar. Atau nak lagu mana lagi? Cuba perhati tengok depa. Sari depa duduk tu. Kalau kedai ke apa kan. Tu kita tengok kain baju dah. Kita dah. Saya nak main meriam pakai helai mula. Nak turun benang pakai helai mula. Nak pergi market pakai helai mula. Nak tengok mana lagi? Kan? Depa dak. Kalau kita tengok daripada pagi sampai ke malam kadang-kadang tengok tidur pun hak tu lah. Mani budak. Allahu akbar. Nak tahu mana lagi? Kan?
Itu semua ujian. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Semua tu Allah Taala nak beri azab pada mereka di dalam kehidupan di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum, dan akhir sekali nyawa apabila mereka melayang, wahum kafirun, dalam keadaan mereka masih lagi tidak boleh menerima hakikat bahawa Tuhan itu adalah Allah, tak boleh bertuhankan kepada Allah, masih engkar lagi. Adakah kita nak jadi macam ni? Hasya wa kalla lah, minta berlindung lah kan. Adakah kita nak jadi macam ni? Nak jadi orang yang engkar macam ni juga? Tak pernah puas hati. Boleh banyak orang pun tak pernah puas hati. Boleh sikit, tak puas hati. Boleh banyak, tak puas hati. Boleh banyak-banyak, tak puas hati. Boleh banyak pun tak puas hati juga. Alhaakumut takatsur. Jangan jadi sampai peringkat tu. Bersyukur lihat di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mana ketika mana nyawa mereka melayang, mana bila mereka mati dalam keadaan kekufuran, masih lagi tak boleh terima lagi. Dan kita tengok kalau kehidupan mereka, kita tengok budaya kehidupan orang ni, bila dah mak pak depa dah sampai umur tua, depa dah tak peduli dah. Kita tengok kena bertempik lah, kita tengok kan, dia tukar lah, dia ambil alih dah, dia jadi toke pula, pak dia jadi koli pula. Apa ni, mari lambat ni. Oh Allah, saya bisa tengok dia marah ke mak dia. Nak buat guna, dia kata dia dah ambil alih dah. Dia kuasa. Padahal hak siapa dia? Hak tapi pak dia tak boleh nak buat apa dah. Dia balas balik. Orang Islam tak? Islam melarang kita menengking, berlaku kasar kepada kedua ibu bapa kita. Imma yablughanna imma yablughanna ahadukum arhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila sudah sampai peringkat tua seorang ataupun dua-dua orang di kalangan ibu bapa kamu, janganlah kamu kata uff, wala tanharhuma, jangan kamu tengking, wa qul lahumā qawlan karima, bercakaplah, bersembanglah mereka dengan mereka dengan percakapan yang lunak-lunak, yang lembut-lembut. Tapi dia bodoh. Bahkan kerana kekayaan yang ada pada mereka jadi fitnah pada jemaah, depa buat blok rumah kan, kemudian suruh orang, depa hantar mak pak depa pergi situ, suruh orang jaga no. Di Kuala Nerang tu ada satu rumah nama Battle House. Tak habis situ. Hari raya, kalau raya depa tengok penuh. Marilah. Balik pergi. Nampak duduk situ. Dan nak apa? Bagi semua. Rumah dengan cantik lah. Depa duit banyak. Tapi adakah benda itu boleh menyenangkan hati tak? Orang tua dia nak apa? Kasih sayang lah. Dia sunyi kan. Kalau cara nak cucu balik mereka, sonok habis ya. Tapi tidak dipedulikan. Kenapa? Kerana kekayaan yang mereka dapat itu tidak ada padanya keberkatan. Allah bagi dalam bentuk apa dia? Istidraj. Allah kata dalam Quran pada sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidratkan kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Maknanya kami bagi kepada mereka dalam keadaan kami murka, bagi dalam keadaan marah. Kan? Pak kita kalau kita minta dia bagi kita sambil marah, kita pasal kena pasal nak ambil tak? Tawak ambil pun. Kan? Kalau kita minta ke pak kita lah, kalau dia bagi dengan senyum muka kan, kita pasal puas hati ambil. Tapi kalau dia bagi dalam keadaan marah, dia perangai ambil pindah ambil. Pasal kena nak ambil pun tak gemak orang. Tak ambil lah kan. Wa yahlifuna billah, dan mereka bersumpah. Ni mereka guna sumpah. Sebelum ni kita dah jumpa dah ayat ni kan. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum, dan mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka itu adalah daripada kumpulan kamu, dan kami beriman. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kan? Wa ma hum minkum, tetapi sebenarnya mereka bukan dari kalangan kamu. Tak. Geng-geng itu bukan. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi sebenarnya mereka itu adalah puak-puak yang takut. Kalau takut itulah mereka pergi jumpa Nabi, minta izin konon-konon. Nak abang kata beradab lah. Nak abang kata dia tu beradab.
Dengan pergi minta izin pada Nabi, boleh tak kalau I tak pergi perang, I bagilah harta kat you nak guna nanti sebab I sibuk. Kan. Seolah-olah dia tu buat satu kumpulan dengan Nabi SAW. Padahalnya tak. Padahalnya, dan dia bagi pun benda-benda yang tidak ada kualiti. Tidak ada kualiti. Yang ni kita ambil dah kemarin dulu lek sana kan, sebelum ni kita dah ambil dah. Bagi dalam keadaan karihun, ayat 54 tu. Wala yunfiquna illa wahum karihun, ayat 54, hak yang muka surat belah sana bawah sekali tu, dan mereka menginfakkan harta dalam keadaan mereka terpaksa. Lagi terpaksa ni buat tak bersungguh lah. Hakikatnya Allah bongkarkan lagi. Allah cerita lagi, lau yajiduna malja'an, kalaulah mereka ni ada tempat berlindung. Dah Nabi tu dah jadi kuat, jadi dia takut ke Nabi, dia tunjuklah sikap depa tu macam geng Nabi. Tapi kalaulah ada di sana tempat yang boleh mereka minta perlindungan, boleh lari, au magharatin, ataupun kalau ada tempat-tempat bersembunyi daripada kekuasaan Nabi, boleh lari menusuk, boleh lari bersembunyi di dalam gua-gua, au muddakhalan, ataupun tempat-tempat manalah yang ada ruang boleh bersembunyi, lawallau ilaihi, sudah tentu mereka akan pergi ke tempat itu. Mana apa? Maknanya kalaulah di sana ada satu kumpulan yang lebih kuat daripada Nabi, mereka akan minta berlindung daripada situ. Yang pentingnya mereka boleh lari daripada Nabi. Tapi sekarang mereka tak ada ruang. Orang musyrikin Mekah habis dah kalah habis dah kan. Nabi sekarang ni menuju ke mana itu ni? Tabuk. Dah boleh kuasai Jaziratul Arab. Mekah dah ditawan, semua dah ditawan semua dah. Orang Yahudi pun habis kalah lah dalam peperangan Ahzab, habis dibunuh dah. Pokok Bani Quraizah pun dibunuh dan ditanam. Dan semua habis dah. Yang kuat sekarang ni pada Islam. Kepala daripada Nabi SAW. Jadi mereka tak ada dah tempat perlindungan. Kalaulah ada tempat perlindungan, mereka akan pergi minta berlindung. Tapi dah tak ada. Dan kalau tak ada tempat berlindung, mereka boleh pergi cari lubang ke gua mana boleh sembunyi yang Nabi tak tahu, boleh lepas daripada Nabi, mereka akan bilawallau ilaihi, mereka akan menuju, mereka pergi cari situ, wahum yajma'un, dalam keadaan tergesa-gesa, laju-lajulah mereka lari pergi. Mereka pergi cepat-cepat lah. Tapi ada tak? Tak ada. Bila dah tak ada tempat berlindung, terpaksalah mereka datang menghadap Nabi SAW. Sebab tu dia kata apa? Wala yunfiquna illa wahum karihun, ayat 54 tu. Dan mereka beri infak dalam keadaan mereka terpaksa bagi. Kalau ada ruang, dia tak bagi dah. Sebab itulah Allah kata, wa ma hum minkum, mereka itu bukan dari kalangan kamu. Tapi oleh kerana kita ni, kita tak kenal Nabi SAW ni, tak kenal siapa mereka itu secara dalamannya, kan? Nabi hukum pada zahir lah. Macam tu juga kita kan kenal siapa dia musuh kita. Nama kata dia Islam, dia semayang, dia adalah saudara kita. Fa inhum aqamus salah fa ikhwanukum fid din. Jika sekiranya mereka menunaikan salat, maka mereka itu adalah saudara kamu seagama. Tak bolehlah kita duduk kata dia ni kecoh. Kita tahu mana? Tak boleh. Kita hukum ikut pada zahir. Bersangka baik. Kita hukum ikut zahir. Hak dalaman Allah. Wa amruhu ilallah, urusannya serah kepada Allah. Hatta kita sendiri pun kita tak tahu realitinya lagu mana. Kita duk ingatkan kita bagus dah, rupa-rupanya ada terselit syirik ke apa pun. Nauzubillah, minta berlindung. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam beragama, seperti mana yang ditunjuk contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jemput semua pergi ke restoran terbuka El Sahlah Cafe. Muhammad dengan geng-geng dia duduk tunggu lah. Jangan menghampakan harapan mereka. Muhammad, Saiful, Salman, duduk tunggu lah. Jom, lagi kita ada projek.